Sejak balik tu yang puluh ribu orang di depan dia tu tak pernah tinggal sembahyang. Kalau kita kan sejak balik tu banyaklah kita tinggal kan. Ini tentera dia memang berkualiti. Jadi tak boleh nak pilih siapa nak jadi imam. Semua tak pernah tinggal sembahyang. Dia buat pengumuman kali yang kedua. Dia kata siapa antara kamu yang pernah meninggalkan solat rawatib, solat sunat yang sebelum subuh 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat, solat yang mengiringi sembahyang fardu ni, siapa yang sejak balik dia pernah tinggal, sila duduk. Sebahagian daripada tentera dia duduk. Tapi ramai lagi tu, ribu-ribu lagi yang tak pernah tinggal sembahyang sunat tu. Soalan dia yang terakhir, dia tanya, siapa antara kamu yang sejak balik pernah meninggalkan sembahyang tahajud? Sila duduk. Maksud dia sejak cukup umur tu, katakanlah lelaki cukup umur 14 tahun tak pernah tinggal sembahyang tahajud ni. Siapa pernah tinggal, duduk. Semua pakat duduk. Maksud dia pernah tinggal. Pernah tinggal. Yang berdiri siapa dia? Dia seorang. Maksud dia Sultan Muhammad Al-Fatih ni, sejak dia cukup umur tu, dia tak pernah tinggal sembahyang fardu, tak pernah tinggal sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu, tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Itu dia punya kualiti. Baru boleh mengalahkan tu Rom tu. Punya hebatnya. Sebab tu kalau Saidina Umar ke, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ke, dia nak pilih tentera yang nak pilih lawan esok tu, yang mana yang sembahyang malam. Siapa yang kemah dia tak nampak ada lampu, maksud dia ada sembahyang tu kot. Sembahyang tahajud dia bawa. Yang mana yang tak sembahyang tahajud dia tak bawa. Sebab dia kata ni nanti akan tak mengundang pertolongan Allah. Sebab tu boleh menang. Jadi kalau kita dapat khalifah ataupun gubernur ataupun wakil khalifah amir-amir yang macam Sultan Muhammad Al-Fatih, memang eloklah ulama pergi jumpa dengan dia, duduk dengan dia. Tapi kalau khalifah tu macam khalifah yang biasa-biasa, khalifah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah yang biasa-biasa, kadang-kadang minum arak pun ada, jenis macam tu ulama jangan pergi. Tak boleh pergi. Sebab apa? Dia pintu-pintu fitnah. Kadang-kadang ulama yang jenis yang tak soleh ni, pemerintah jenis yang tak soleh ni, dia cari ulama sebab dia nak guna ulama tu. Macam kes Imam Nawawi. Kerajaan dah tak ada duit nak biayai peperangan. Kerajaan nak wujudkan satu undang-undang, raja boleh ambil harta rakyat. Jadi dia baik dengan ulama. Dia baik dengan ulama tu, tujuan dia supaya ulama keluarkan fatwa, raja boleh ambil harta rakyat. Tapi bila sampai pada Imam Nawawi, dia tak mau keluar fatwa macam tu. Sebab dia tahu dah dia nak digunakan oleh pemerintah. Dia kata pemerintah, khalifah keluar harta khalifah dulu. Bila harta-harta yang lebih-lebih itu dah keluar habis dah, tak cukup, baru kutip duit rakyat. Marahlah khalifah kat dia. Tapi ulama macam tu lah bagus. Ulama-ulama yang lain tu semua duk bodek khalifah. Dia keluarlah fatwa. Sesungguhnya dunia itu manis menghijau, tali temalinya di tangan sultan-sultan. Orang yang bercampur baur dengan mereka tidaklah terlepas dari bersusah payah mencari kerelaan dan menarik hati mereka, sedangkan mereka itu adalah orang yang zalim. Jadi zaman Imam Ghazali ni, rata-rata pemerintah dengan wakil pemerintah ni orang yang tak baik lah, walaupun Islam. Yang baik siapa dia? Perdana Menteri yang tu, Perdana Menteri Nizam Al-Mulk. Yang tu baik. Sebab tu Imam Ghazali pergi mengajar di istana dia. Tapi Perdana Menteri itu sebab baik, orang tak suka, orang bunuh dia. Lepas tu Imam Ghazali pun tak pergi istana dah. Sebab pemerintah yang baik tu dah tak ada. Yang ada pemerintah yang biasa-biasa. Dia pun tak mau berkawan dah. Sebab dia tahu itu pintu fitnah. Maka haruslah di atas tiap-tiap orang yang beragama menentang mereka dan menyempitkan dada mereka dengan melahirkan kezaliman dan menjelekkan perbuatan mereka. Mana pemerintah yang tak baik ni, kita boleh cerita supaya dia faham salah dia tu di mana. Begitu juga ulama-ulama yang duk pergi kepada khalifah-khalifah kan, duk bodek khalifah tu pun, kita kena menentang mereka ni. Kata Imam Ghazali, orang yang masuk ke dalam kalangan sultan-sultan itu ada kalanya menolehkan kepada berbaik-baik dengan mereka, lalu ia menodai nikmat Allah kepadanya, atau berdiam diri dari menentang sultan-sultan itu,
lalu ia berminyak-minyak air, bermuka-muka dengan mereka, atau bersusah payah dalam perkataannya mencari kata-kata untuk kesenangan dan membaguskan hal ehwal sultan itu. Sebelum dia berkawan dengan khalifah, dengan gubernur-gubernur, amir-amir, dia ulama, dia cerita lah. Kaum wanita kena menutup aurat dengan sempurna, cerita di mana-mana. Setelah itu ketika dia baik dengan pemerintah, bila baik dengan pemerintah, dia tengok isteri khalifah pun tak tutup aurat dengan sempurna. Pegawai-pegawai pun, isteri-isteri mereka tak tutup aurat dengan sempurna. Khalifah pun tak ada perjuangkan nak tutup aurat dengan sempurna. Jadi yang dia tadi ulama, dia nak cakap tak? Dia tak cakap lah. Pasal tutup aurat dia tak cakap. Sebab dia dah baik dengan pemerintah. Lagi kalau dia cakap, apa pula kata khalifah, apa pula kata gubernur, apa pula kata amir-amir. Itu yang kata pintu fitnah tadi. Masa dia tak dekat dengan pemerintah, dia boleh cerita apa saja, hukum ini dengan betul. Dia tak ada nak sakit kata orang tu terasa hati pula. Tapi bila dia dah rapat dengan pemerintah, dia dah macam terkunci mulut dah. Yang tu yang tak mahu. Sebelum bekerja di istana khalifah, ulama ni dia cerita, okey, orang lelaki, orang perempuan yang bukan mahram ni kalau saja-saja nak salam tangan tak boleh, berdosa. Okey, cerita dia dulu. Bila dia bekerja dengan pemerintah, dia duk tengok pemerintah, khalifah duk salam dengan rakyat, hamba rakyat dia. Yang isteri khalifah pun duk salam dengan hamba rakyat dia. Yang ulama tadi dia nak cakap, dia tak lepas cakap lah. Beranikah dia kata, sekalipun katakanlah sengaja bersalam tangan bukan mahram ni dosa kecil, tapi dosa kecil kalau dilakukan selalu akan jadi dosa besar. Dosa kecil kalau dilakukan oleh orang yang menjadi contoh kepada orang lain akan jadi dosa besar. Dosa kecil kalau dilakukan oleh pemimpin akan jadi dosa besar. Dosa kecil kalau dilakukan tanpa ada rasa salah apa-apa akan jadi dosa besar. Ulama tadi dia nak kata macam tu, dia tak kata lah. Sebab dia kerja dekat pejabat khalifah, dia tak berani kata lah. Sebelum dia kerja tu, dia berani kata, oh ini tak boleh salam ni. Bila dia kerja di pejabat khalifah, mulut dia terkunci. Yang tu yang Imam Ghazali tak bagi. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau khalifah tu orang yang soleh, amir-amir, gubernur-gubernur orang yang soleh, tak apa, ulama pergi tak apa. Tapi kalau orang-orang biasa lah, lebih baik jangan pergi. Sebab nanti mulut akan terkunci. Asyik-asyik kita boleh cakap apa saja dari sudut Islam ni boleh cakap, tapi disebabkan kita dah duduk bawah khalifah, kita tak berani nak cakap. Tu yang dia kata fitnah. Tak boleh